Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Seluat kasih sehuntai rasa. Saya Sumrani Muhammad Sani daripada Sekolah Menengah Sains Bagan Datuk bersama Pasukan Brigade Cyber MCKK akan memandu perjalanan kolokium pada petang ini. Yang berbahagia Encik Haris Gani bin Naina, Pengerusi Majlis Pengetua Sekolah Menengah Berasrama Penuh Peringkat Zon Utara, yang dihormati Tuan Haji Muhammad Saharudin bin Sadali selaku pengelola jawatankuasa kerja Program Khidmat Bantu School Global of Excellence SBP Zon Utara bagi mata pelajaran matematik tambahan yang berusaha fasilitator guru matematik tambahan peringkat Zon Utara yang disayangi guru muda cemerlang matematik tambahan yang dikasihi anak-anak didik yang cemerlang sekalian. Baik, bagi memberkati majlis kita pada hari yang penuh bermakna ini, marilah kita bersama-sama menadah tangan, mengaminkan bacaan doa, memohon keberkatan. Oleh itu, majlis dengan ini mempersilakan salah seorang guru muda cemerlang, Muhammad Aidin bin Muhammad Ghazali dari Sekolah Menengah Sains Bagan Datuk untuk memimpin bacaan doa. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ulumul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka khallaqul azim, innaka sami'un alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim, innaka barrul jawadul karim. Allahumma ya Allah, sempena pada petang yang berkat lagi bersejarah ini, sempena kolokium guru muda matematik tambahan Sekolah Berasrama Penuh Peringkat Zon Utara. Kami menadahkan tangan dan bersyukur kehadratmu di atas nikmat limpah kurniamu yang tidak terhingga ke atas kami sehingga kami dapat hidup dengan aman, damai dan harmoni serta dapat melaksanakan tugas-tugas kami di muka bumi ini dan dipohonkan. Jadikanlah majlis kami ini majlis yang engkau redai dan berkati. Ya Latif, Ya Rahman, kurniakanlah kami taufik dan hidayahmu. Bimbinglah kami ke arah kejayaan, keamanan, kecemerlangan dan kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa, yang sentiasa mematuhi perintahmu dan menjauhi laranganmu, Ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan ketelanjuran kami dan jadikanlah kami orang-orang yang berada di dalam keridhaan-Mu juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barika wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Guru Muda Cemerlang, Muhammad Aidin bin Muhammad Ghazali atas bacaan doa itu tadi. Semoga majlis kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan dilimpahi berkat. Baik, anak-anak cemerlang. Sukacita dimaklumkan ya, anak-anak dan rakan guru sekalian, penganjuran ini melibatkan 16 buah sekolah berasrama penuh Zon Utara atas inisiatif Majlis Pengetua Sekolah Berasrama Penuh Peringkat Zon Utara. Program ini telah dijalankan ya mulai 19 sehingga 26 Jun secara berkumpulan. Ada 3 kumpulan yang besar iaitu kumpulan Diamond iaitu aras tinggi, kumpulan Platinum untuk kumpulan sederhana dan kumpulan Gold untuk aras yang berpotensi dengan melibatkan 240 orang guru muda. Perlu diketahui bahawa kumpulan-kumpulan ini dibekalkan dengan modul yang mengikut aras mereka. Objektifnya mudah, penguasaan topik-topik dalam mata pelajaran matematik tambahan. Baiklah, adat berbahasa menyampaikan pesan,
adat upacara menyampaikan ucapan. Tanpa membuang masa, majlis diteruskan lagi dengan menjemput dan mempersilakan Tuan Haji Muhammad Saharuddin bin Sadali selaku pengelola Jawatan Kuasa Kerja Program Khidmat Bantu School Global of Excellence Sekolah Berasrama Penuh Zon Utara bagi mata pelajaran matematik tambahan untuk memberikan ucapan perasmian. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan. Okay, terima kasih pengacara majlis Cikgu Sumrani yang nampak energetik dan bersemangat. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rasa syukur yang tidak terhingga kehadrat Allah kerana dengan limpah kurnianya dan izinnya juga dapat kita bersama-sama pada petang yang indah ini dalam majlis perasmian penutupan kolokium guru muda matematik tambahan peringkat sekolah berasrama penuh Zon Utara bagi tahun 2021. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada Yang di-Pertua iaitu Encik Haris Ghani bin Naina yang mencetuskan idea untuk melaksanakan program tersebut. Saya selaku pengerusi, pengelola mewakili pihak Sekolah Menengah Sains Bangka Datuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang terlibat sama ada secara langsung atau tidak langsung. Terima kasih juga diucapkan kepada barisan pengetua SPP Zon Utara, penolong-penolong kanan, guru-guru kanan, guru-guru penelitian matematik tambahan, guru-guru muda dan murid-murid yang terlibat dalam menjayakan program ini. Syabas dan tahniah diucapkan khususnya kepada ahli jawatankuasa pelaksana yang telah bertungkus lumus dalam memastikan kelancaran majlis pada hari ini. Untuk makluman hadirin, program Guru Muda Matematik Tambahan SPP Zon Utara ini telah pun bermula pada 17 Jun 2021 sehingga kemuncaknya pada hari ini iaitu 28 Jun 2021 yang melibatkan 16 SPP Zon Utara termasuk Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Sabak Berenam. Program ini telah dilaksanakan secara maya melalui pautan telesidang pada jam 9 hingga 10 malam setiap hari termasuk malam kemarin. Objektif penganjuran program ini adalah untuk memberi peluang kepada murid-murid meningkatkan penguasaan dalam subjek matematik tambahan. Kita tahu bahawa subjek matematik tambahan adalah subjek yang agak core dan sangat penting untuk kemasukan ke peringkat yang lebih tinggi. Di samping menunjukkan hubungan dan ikatan setiakawan yang baik di antara rakan sebaya dari 16 buah sekolah SPP, program ini juga dilihat mampu membina dan mengembangkan sifat kepimpinan dalam kalangan murid yang berpotensi dan berbakat. Oleh itu, jelaslah di sini, meskipun negara kita berhadapan dengan cabaran pandemik COVID-19, tidak menjadi halangan kepada proses penyerbuan ilmu itu berlangsung. Pada hemat saya, program ini telah pun mencapai objektifnya. Besarlah harapan saya agar murid-murid yang mengikuti program ini akan terus berusaha mencipta kecemerlangan pada peperiksaan SPM yang akan berlangsung pada tahun 2022, tahun hadapan, bulan 3 insya-Allah. Terutamanya dalam subjek matematik tambahan. Walaupun terpaksa berkurang masa dan tenaga menghadapi kelas PDPR pada pagi, kelas tambahan sebelah petang dan malam ada program guru muda ini, alhamdulillah anak-anak pelajar saya yakin masih bersemangat untuk meneruskan pembelajaran kita pada kali ini insya-Allah. Hadirin yang dihormati sekalian, semoga dengan inisiatif program guru muda ini dapat memberi impak positif dalam kalangan murid-murid SPP Zon Utara, sekaligus meningkatkan pencapaian kualiti dan kuantiti mata pelajaran matematik tambahan dalam peperiksaan pertengahan tahun, percubaan dan seterusnya SPM 2021. Akhir kata, bila kita sama-sama kita berdoa, semoga pandemik COVID-19 berakhir dan program ini dapat diteruskan pada masa akan datang secara bersemuka. Semoga usaha baik kita di peringkat ini dikurniakan oleh Allah keberkatan dan rahmatnya. Dengan harapan sedemikian, dengan lapas Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan majlis perasmian dan penutupan kolokium guru muda matematik tambahan peringkat sekolah bersama penuh Zon Utara
bagi tahun 2021. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada pengacara majlis. Baik, majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Tuan Haji Muhammad Saharuddin bin Sadali atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi sebelum kita bersulam bicara. Sebelum ilmu menyusup di dada. Kata orang, tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, sebelum kita memulakan pembentangan pada hari ini, saya ingin memperkenalkan guru muda kita mengikut kumpulan. Ya, kita mulakan dengan kumpulan GOL. Guru muda cemerlang Iyad Thaqif bin Khairuddin dari Sekolah Tuanku Abdul Rahman Ipoh dengan pembentangan bertajuk fungsi kuadratik untuk kertas 1. Dipersilakan guru muda cemerlang Iyad Thaqif bin Khairuddin. Okay, thank you to our eloquent, sweet moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah I'll be sharing my screen in a bit. Okay. Alright. So, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Thaqif bin Khairuddin. Saya daripada Sekolah Tuanku Rahman, and then insyaAllah I'll be offering a bilingual explanation, penerangan dua bahasa untuk solusi soalan 1 dan soalan 3 bagi kertas 1. Baik. Kita tengok question by question. Okay. So untuk soalan yang pertama sini, it's not a surprise untuk dalam bab ni, kita akan always jumpa graph yang either upwards ataupun downwards. Tapi dalam kes macam ni, kita punya function adalah, kita adalah positif. So tengok coefficient x square kita, kita punya coefficient adalah 1, bermaksud more than 0, graph kita akan upwards. So function kita reads x square minus 5x plus 6. So dekat sini dia tanya the coordinates of A and the minimum point of B. So dekat minimum point dekat untuk coordinates A, kita tahu yang A, kalau kita interpret the graph, it happens to be the y-intercept. Kita tahu kalau y-intercept, our x-axis would be 0. Vice versa juga kalau kita punya x-intercept, y kita 0. Tapi in this specific case, kita punya circumstance kita nak cari y-intercept. So kita punya x adalah 0. So kita tahu y equals to A, x equals to 0. Kita substitute x kita, which is 0, into the function yang dia dah bagi, which is 0 square minus 50 plus 6. So eventually jawapan kita akan dapat y equals to 6. Tapi be careful. Jawapan dia minta state the answer in coordinates. Bermaksud kita kena jawab in form of coordinate form lah. So kita akan jawab A 0,6. So itu adalah untuk find the coordinates of A yang kebetulan ialah y-intercept. Okay. Gerak to the second question. Second question, ditanya minimum point. Sebab graph kita upwards, therefore our lowest point is the minimum point. Okay. Dekat sini ditanya the minimum point. And apa yang kita boleh tarik from the information yang kita boleh dapat daripada soalan itself adalah kita nak tahu bila dekat minimum point, kita tahu automatic dia punya x adalah axis of symmetry. Meaning, if you were to divide the graph into two proportions, left and right hand side would have the same proportions and have equal size. Dekat sini kita tahu B adalah axis of symmetry, and kita tahu formula dia adalah negative B over 2A. So kita substitute B kita, which is negative 5 sebagai negative B, dapat 5 sebab negatif jumpa negatif. And over 2A, A kita adalah 1. So X kita adalah 5 over 2. So that's 50% work. Kita tahu yang B adalah 5, X dia adalah 5 over 2, which makes perfect sense sebab dia ke right hand side of the graph, therefore positive. Okay, kita tahu yang X adalah 5 over 2, therefore kita substitute again in the function 5 over 2 squared minus 5 over 2 plus 6. Kita akan dapat 25 over 4 minus 25 over 2 plus 6. Now, apa kita buat is kita simplify je lah, dapat negative 1 over 4. So kita tahu, kita nak dah jawab dalam coordinates, kita punya jawapan should be minimum point B 5 over 2 negative 1 over 4. Tapi this is not the only solution, ni bukan the only pendekatan yang kita boleh pergi untuk dapat jawapan yang sama. Sebab kita boleh guna cara vertex form. Okay, apa maksud vertex form ni? Vertex form yang kita biasanya akan buat, first, dua things yang kita kena take note. Yang pertama, kita kena make sure kita punya A
ataupun X square punya coefficient must be 1. Tapi dalam kes ni mudah sebab kita punya A dah memang 1. Kalau tak, kita kena divide everything by the original A untuk make sure our new equation X square dia adalah 1. Okay. Second, kita akan buat add and subtract X punya coefficient over 2 square. Okay, so dekat kita apply kat apa yang kita nak buat dekat sini, which is vertex form dia lah X minus H squared plus K. Kita tahu H tu adalah axis of symmetry, K adalah kita punya Y. So kita buat vertex form. So nampak tak kita add and subtract X punya coefficient which is negative 5 over 2 squared 2 kali. Satu kita add, satu kita subtract. Therefore nampak tak kita positif, satu lagi negatif. Yang lain semua stay the same. So apa kita nak buat next? Kita akan buka bracket tu. Meaning to say, kita akan squarekan. Bila kita dah squarekan, what will we achieve is, kita akan dapat this equation. Next, kita kena factorize the first half of the equation. Kita nampak tak tiga ni, kita dah ada a general form of an equation. So kita akan factorize guna simply a calculator would do. Kita pergi EQN, kita letak kita punya nilai A, B dan C. Eventually kita dapat 5 over 2, kita tukar simbol bila kita nak letak dalam equation. And then kita squarekan sebab kita factorize. And then yang kat belakang ni, what do we do with the latter half of the equation? Kita akan simplify je. So negative 25 over 4 plus 6, kita akan dapat negative 1 over 4. Okay. So, kita dah dapat this equation. It looks like this. So apa kita akan buat ni, kita interpret lah, kita compare. So kita tahu vertex form dia adalah H equals to X, negative H, tapi dalam bracket adalah negative H. So H kita adalah 5 over 2. K kita yang belakang the latter half of the equation negative 1 over 4. So kita dah dapat X kita, dah dapat Y kita, the answer sama je macam kita our approach yang sebelum ni, 5 over 2 negative 1 over 4. So factorizing and simplifying, and sebelum tu there's a process yang kita add and subtract X coefficient over 2 squared. Alright. Okay. So kita tengok the third question. The third question reads, find the range of H if the quadratic function is always negative, and dia bagi fx equals to negative x squared plus 2x plus 7 minus H. So kita tahu, tapi apa maksud dia bila sentiasa negatif? Bila sentiasa negatif, kita kena tengok daripada nilai discriminant dia. So hanya ada tiga keadaan. Either your discriminant which is b squared minus 4ac is either lebih daripada 0, 0 sama dengan 0 ataupun less than 0. So kita dissect one by one. So kalau more than 0, ingat kita punya graph tu nanti akan ada x intersections sebanyak 2 kali. Meaning there will be 2 real and different roots. Kalau equal to 0, kita akan dapat 2 real roots tapi nilai dia sama. Meaning the graph tu akan hanya sentuh the x-axis once. Tapi kalau less than 0, no real roots and no x-axis intersections. Apa yang soalan kita cakap tadi? Soalan kita cakap function kita always negative. Takkan ada nilai positif. And ingat, A kita tadi adalah negatif. So, forget the left hand side of the diagram, kita tengok yang belah kanan. Ni, dan yang ni. Kita tengok yang first. Yang first, ada nilai positif dan ada nilai negatif. Ingat, the notation is always negative. So, obviously yang A ni out. Yang tengah, kita tengok, dia cakap always negative kan? Yang less than 0 ni, dia sentuh x-axis once. Bermaksud, although most of the values are going to be negative, kebanyakan value kat bawah ni adalah negatif, dia sentuh x-axis. Bermaksud, ada satu nilai yang neutral because it equals to 0. So, yang tengah ni pun kita singkirkan. Kita tengok yang belah kanan. Yang belah kanan, kita punya graph dia always bawa x-axis. Semua nilai negatif. Fits right in with our question punya description, which is always negative. Meaning, kita akan guna formula b squared minus 4ac is less than 0 dalam soalan ini. So, what do we do bila kita tahu yang nilai dia less than 0? Kita substitute. So, kita kena identify who's A, siapa B, siapa C. So, kita buat A, kita identify dulu A is negative 1, B is 2 and C is 7 minus H. So, kita substitute dalam equation kita b squared minus 4ac, kita akan dapat 32 minus 4h once kita expand. Is less than 0. Tapi kita nak H kita positif. So kita alih H kita ke arah kanan.
So therefore 32 is less than 4H. Kita nak H sebagai subjek, kita nak dia sebagai subjek kita, so kita alih dia ke belah kiri, meaning kita kena tukar simbol. Kita tukar simbol, dapat 4H is more than 32. Tapi kita nak H sebagai subjek, meaning to say H kena diri seorang-seorang. Kita 32 divided by 4 untuk hilangkan 4 kat sebelah H tu. Kita dapatkan H is more than 8. Alright. So that is all for my explanation on this fine evening. Moga saya wish maju jaya untuk semua batchmate saya, class of 2021 ataupun 2022 technically. Dan juga good luck untuk semua. Alright. Thank you. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Iyad. Terima kasih banyak. Bagus ya. Seterusnya Guru Muda Cemerlang Nurul Hafiza binti Abdullah dari Sekolah Menengah Sains Rajatu Azlansyah yang bertajuk Hukum Linear. Dipersilakan Guru Muda Cemerlang Nurul Hafiza binti Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Puan Moderator, guru-guru, rakan-rakan pelajar, seterusnya para penonton yang saya kasihi sekalian. Saya Nurul Hafizah binti Abdullah dari Sekolah Menengah Sains Rajatan Azlansyah akan membentangkan satu soalan daripada tajuk Linear Law, Hukum Linear yang merupakan tajuk ke-6 di dalam silibus tingkatan 4. Baiklah, soalan yang saya akan bincangkan pada hari ini diambil daripada kertas 2, modul goal soalan nombor 9. Okey, bila kita berkata tentang soalan linear law, hukum linear, perkara yang kita perlu tahu terlebih dahulu, soalan tentang tajuk ini akan ada graf, akan ada garis lurus dan akan ada equation persamaan. Okey, kita lihat pada soalan nombor 9 ini. Table 1 shows the value of two variable. Ada jadual 1 menunjukkan dua pemboleh ubah X dan Y obtained from an experiment. Okay, both variable are related dikaitkan by the equation persamaan PY kuasa 2 sama dengan QX kuasa 3 tambah 1 where P and Q are constant. Okay, ini adalah jadual yang dinyatakan di mana ada different nilai of X dan different nilai of Y. Okey, kita terus bergerak pada soalan yang pertama. Based on table 1, soalan minta kita untuk construct a table bina jadual for values of X cube, X kuasa 3 and Y square, Y kuasa 2. Okey, jadi terlebih dahulu ingin saya katakan soalan untuk construct a table bina jadual ni sebenarnya adalah satu soalan yang bonus. Perkara yang kita perlu buat hanyalah bina table. Dan yang kedua, kita cari nilai yang soalan ini. Jawapan kita seperti mana saya kata tadi, first step kita lukis dulu jadual. Okey. Selepas kita lukis jadual, kotak yang pertama ini kita akan tulis nilai yang soalan minta. Okey, untuk ini soalan minta X cube, X kuasa 3. Jadi nilai dia adalah based on table 1. Bermaksud 1 kuasa 3 kita akan dapat 1.5 kuasa 3 kita akan dapat 3.38, 2 kuasa 3 akan dapat 8 dan seterusnya. Begitu juga untuk baris yang kedua ini, tulis nilai yang soalan minta iaitu Y kuasa 2, Y square. Sama juga kita based on table 1, based on jadual 1. 2.24 square kita akan dapat 5.02, 2.72 kuasa 2 kita akan dapat 7.4, 3.46 kuasa 2 kita akan dapat 11.97 dan seterusnya. Cuma pastikan soalan ini kita buat jadual dan make sure nilai yang kita masukkan dalam kalkulator kita adalah nilai yang tepat. Jadi dengan mudah kita akan dapat 2 markah. Baiklah, bergerak kepada soalan B. Soalan minta kita untuk plot Y square, Y kuasa 2 against X cube, X kuasa 3 using a scale skala of 2 cm to 5 unit on both axes untuk kedua-dua paksi. Kemudian, soalan minta kita untuk draw the line of best fit, lukis garis lurus yang terbaik. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan dekat soalan ini, ada dua perkara yang dia minta. Pertama, soalan minta kita untuk plotkan data-data yang kita dah cari tadi. Yang kedua, kita kena lukis the best garis lurus. Okey, untuk soalan lukis graf ini, drawing a graph, ada beberapa rule yang kita kena tahu.
Rule yang pertama, kita kena label axis of X and Y according kepada soalan. Which mean dalam soalan ini, paksi Y kita akan jadi Y kuasa 2. Paksi X kita akan jadi X kuasa 3. Okey. Rule yang kedua, use the scale given. Soalan akan bagi skala yang ditetapkan. Jadi kita kena follow lah apa yang soalan minta. Untuk ini, skala yang ditetapkan adalah 2 cm to 5 unit untuk kedua-dua axis, which mean untuk paksi X dan paksi Y. Okey. Yang ketiga, kita kena plot data, plot koordinat kita using tanda X. Okey. Step yang keempat adalah draw line of best fit. Kita kena lukis garis lurus yang terbaik. Jadi ini adalah graf yang kita akan lukis. Seperti mana saya kata tadi, pertama adalah label axis. Di paksi X kita adalah X cube, di paksi Y kita adalah Y square. Kemudian yang kedua, using the scale. Soalan minta 2 cm to 5 unit, which mean dekat sini dua kotak represent 2 cm. And then 5, 10, 15 dan seterusnya untuk paksi X. Begitu juga untuk paksi Y. 2 cm untuk 5 unit, which mean 5, 10, 15 dan seterusnya. Okey, selesai untuk scale, kita akan plot. Okey, apa sebenarnya yang kita kena plot dekat graf ini? Apa yang kita perlu plot adalah berdasarkan jadual kita tadi. Okey, jadual yang telah kita cari nilai untuk X cube dan Y square kita akan gunakan setiap maklumat ini untuk kita plot pada graf kita. Seperti mana saya kata, plot kita kena guna tanda X untuk setiap koordinat ini, tandakan dengan tepat. Okey, yang terakhir setelah kita plot semua maklumat, kita kena cari the best line yang akan gabungkan setiap titik yang telah kita nyatakan tadi. Jadi kalau kita dah follow every single rule yang saya nyatakan sebentar tadi, kita akan dapat 3 markah. Baiklah, soalan yang terakhir, soalan C, dia kata using the graph in 9B. Soalan minta kita untuk cari the value of P dan Q, nilai P dan Q. Okey, soalan ini 5 markah. Jadi perkara pertama, jangan ingat macam 5 markah ini susah. Okey, sebenarnya untuk soalan linear law ini, bila kata find the value using the graph, jawapan tu sebenarnya dah ada dalam graf yang kita dah buat tadi. Jadi jangan risau. Okey, jadi sebenarnya kita kena tahu apa sebenarnya nilai P dan Q ini. Okey, nilai P dan Q ini datang daripada persamaan yang soalan bagi pada awal tadi. Persamaan yang kita ada, PY kuasa 2 sama dengan QX kuasa 3 tambah 1. Jadi dekat sini, seperti mana yang kita tahu, ini adalah graf garis lurus, graph of straight line. Jadi kita ada satu equation general tentang garis lurus iaitu Y equal to MX plus C. Okey, jadi perkara pertama yang kita perlu buat, daripada equation persamaan yang soalan bagi, kita kena ubah form dia. Jadi Y equal to MX plus C. Perkara yang kita kena buat, nampak di sini Y dia single. Which means kita kena buat equation yang soalan bagi ni Y dia single. Jadi kita pindahkan P di sebelah kanan. Equation kita akan jadi Y kuasa 2 sama dengan QX cube over P tambah 1 over P. Okey, bila kita dah selesai ubah form kita, apa yang kita buat? Kita kena compare. Bandingkan dengan general form tadi. Sebab kita nak tahu P ni apa, Q ni apa. Jadi bila kita compare kan, kita dapat tahu. Okey, Q over P ni sebenarnya adalah M. M ini adalah gradient, cerunan. 1 over P ini pula adalah nilai C. C adalah Y-intercept iaitu pintasan Y. Jadi sebenarnya lebih mudah. Okey, kita dah tahu perkara yang kita cari sebenarnya adalah Y-intercept, pintasan Y dan gradient cerunan. Okey, jadi perkara pertama merujuk kepada C1. Dia minta kita untuk cari nilai P. P tadi kita tahu adalah nilai C. Jadi berdasarkan graf, nilai C ingat adalah pintasan Y. Garis lurus yang telah kita buat sebentar tadi, dia menyentuh kepada nilai 4 pada paksi Y. Jadi kita tulis C sama dengan 4. Dan tadi kita telah buat comparison, perbandingan di mana C juga adalah 1 over P. Jadi kita gantikan 1 over P sama dengan 4. Soalan minta nilai P sahaja. Bermaksud kita perlu pindahkan dia P sama dengan 0.25.
mudah sahaja untuk kita dapatkan nilai P bagi soalan C1. Okey, bergerak kepada soalan C2, nilai Q. Seperti mana kita tahu tadi, Q over P adalah gradient. Okey, kita juga kena ingat, apakah formula gradient? Formula gradient adalah Y2 tolak Y1 over X2 tolak X1. Jadi, kalau soalan graf, macam mana kita nak cari dua koordinat ini? Okey, cara dia adalah kita kena lukis segitiga pada graf untuk kita dapatkan koordinat yang pertama dan koordinat yang kedua. Jadi seperti mana yang saya lukis di sebelah ini, line merah ini, saya dapat koordinat yang pertama adalah 40, 45, koordinat yang kedua adalah 0 dan 4. Jadi boleh je ambil di mana-mana sahaja segitiga itu asalkan kita akan mendapati dua koordinat. Okey. Kemudian kita tulis balik koordinat yang kita dapat. 40, 45, 0 dan 4. Kemudian next step kita terus masukkan dalam formula gradient. Y tolak Y, 45 tolak 4 over dengan X tolak X over dengan 40. Kita akan dapat nilai M kita 1.025. Okey, seperti tadi kita tahu nilai M bersamaan Q over P. Jadi kita gantikan Q over P bersamaan 1.025 dan tadi kita dah tahu nilai P kita adalah 0.25. Jadi Q per dengan 0.25 kita akan dapat 1.025. Kita nak nilai Q sahaja. Pindahkan nombor kepada nombor. Q sama dengan 1.025 kali 0.25. Jawapan Q kita adalah 0.2563. Jadi dengan itu selesai. Kita dapat nilai P dan nilai Q hanya berdasarkan graf yang telah kita bina sebentar tadi. Maka kita akan dapat 5 markah. Jadi dengan itu tamatlah pembentangan soalan saya pada hari ini. Saya mengucapkan all the best kepada rakan-rakan pelajar dan saya juga mengucapkan jutaan terima kasih kepada hadirin dan hadirat sekalian. Baik, tahniah atas pembentangan itu tadi. Sangat bagus. Good. Ya, sangat bagus. Okey, seterusnya ke kumpulan Platinum. Okey, kumpulan Platinum saya menjemput Guru Muda Cemerlang Aisyah Kamilia binti Ahmad Syukri dari Sekolah Menengah Sains Pokok Sena untuk kertas 1 pembezaan. Okey, dipersilakan Guru Muda Cemerlang Aisyah Kamilia binti Ahmad Syukri. Terima kasih pemoderator. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, saya Aisyah Kamilia binti Ahmad Syukri dari Sekolah Menengah Sains Pokok Sena akan membentangkan tajuk differentiation soalan kertas 1. Baiklah. Okey. Apabila dapat soalan, perkara pertama yang perlu kita buat adalah cari kata kunci. Jadi untuk soalan ini, pada mulanya kita akan cari dulu kata kunci untuk soalan pertama. Jadi first dia, liquid is poured into the container at a rate of 12 cm3 per second. Jadi kata kunci dekat sini adalah rate. Jadi bila dia cakap rate ataupun kadar, kita tahu dia akan jadi something over dt. Apa yang berubah berkaitan dengan masa yang diambil. Jadi kita tengok apa yang berubah dekat sini adalah, so when liquid is poured, dia akan jadi volume yang berubah. Jadi bila cecair dituang, isi padu cecair tu akan berubah. So jadi from this statement, we know that 12 cm3 per second is the rate of change of volume ataupun dV over dt. So, the volume of liquid in the container is V cm3, where V is equal to 1 over 2 H squared plus 4H. So dekat sini beri kita satu formula. So untuk menjawab soalan-soalan, kita akan gunakan formula yang diberi. So H centimeter is the height of liquid in the container. Find when V is equal to 16. Okay, sekarang kita dah tengok semua keyword yang dia bagi. So apa yang kita kena buat adalah listkan balik semua kata kunci dan info yang dia bagi. Okay, so info yang kita ada daripada soalan ni adalah nilai untuk dV per dt, formula untuk V dan nilai untuk V.
Okey, kenapa kita kena listkan dulu semua info yang kita ada supaya nanti bila nak jawab soalan, senang untuk kita refer balik kepada maklumat-maklumat yang dia dah bagi. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Find the value of H, nilai H. Jadi kat sini kita akan gunakan formula yang diberi iaitu V bersamaan dengan 1/2 H kuasa 2 tambah 4H. So dia bagi juga kat kita V is equal to 16. So macam mana kita nak cari nilai H? Kita akan masukkan 16 ni ke dalam equation yang dia bagi. So dia akan jadi 1/2 H squared plus 4H equal to 16. So apa yang first thing kita kena buat adalah move the fraction here 1/2 to the right hand side. So dia akan jadi 16 divide by 1/2. So kita akan dapat 32. Okay, kalau kita tengok dekat sini, highest power for H is 2. So untuk dapatkan nilai H, kita akan formkan satu quadratic function. So macam mana kita nak form quadratic function? Kita akan move everything to the left hand side. So dia akan jadi H squared plus 4H minus 32 is equal to 0. Okay, so bila kita ada quadratic function, kita nak cari nilai variables dia, kita akan factorize. So bila kita factorize, kita akan dapat H minus 4 and H plus 4 is equal to 0. So daripada sini, kita akan dapat the possible value untuk H adalah 4 and negative 8. Okay, so kita tengok balik dekat soalan, dia cakap H is the height of liquid in the container. So secara logiknya, bila dia cakap height, value of height is always positive. So the only possible value for H kita akan dapat adalah H equal to 4. Okay, so settle untuk soalan A. Kita tengok pula soalan B. Find rate at which H is increasing. So dekat sini saya dah cakap tadi, rate, bila kita jumpa rate dia akan jadi something over dt. So apa yang berubah dekat sini adalah value of H. So kita tahu rate at which H is increasing ni sebenarnya adalah the rate of change of H. Okay, so first thing untuk jawab soalan rate of change ni adalah kita kena tahu dulu apa yang kita perlukan. So macam mana kita nak tahu apa yang kita perlukan? Kita akan buat macam ni. So rate of change of H adalah dH over dt. So kita akan pecahkan kepada dua fraction, dH over something multiple by something over dt. So kita nak tahu something ni apa. Okay, kita akan tengok balik dekat info-info yang kita dapat daripada soalan tadi. So kat sini kita ada 3 variable iaitu volume, time and height. So V, T, H. Sekarang ni kita dah guna untuk H, kita dah guna T. So the only variable yang kita boleh guna untuk mengisi tempat ni adalah V. So disebabkan tu kita boleh buat form an equation dH over dt is equal to dH over dV times dV over dt. Okay. So daripada equation ni kita tengok dV over dt, the value of dV over dt dia dah bagi dalam soalan tadi iaitu 12. So nampak kat sini betul pentingnya untuk kita listkan balik apa info-info yang ada dalam soalan tu. Okay. Kita tengok pula dH over dV. So value dia kita tak ada lagi. So the only thing kita kena cari sekarang adalah dH over dV. So macam mana kita nak dapatkan dH over dV ni? Kita akan tengok balik formula yang dia bagi, V equal to 1/2 squared plus 4H. So bila kita differentiatekan equation ni, kita akan dapat dV over dH. So sebelum kita differentiatekan, kita akan hilangkan dulu dia punya bracket. So kita akan expand. So 1/2 times H squared, kita akan dapat 1/2 H squared. 1/2 times 4H, kita akan dapat 2H. So sekarang ni bracket dia dah tak ada, so kita boleh differentiate. Okay, so untuk differentiate ataupun bezakan, kita akan gunakan konsep kuasa darab tolak 1. Jadi apa sebenarnya kuasa darab tolak 1 ni? So kita tengok kat sini. Okay, ni adalah nilai untuk dV per dH yang mana kita dah differentiatekan equation ni. So macam mana boleh dapat ni? So kita akan tengok satu persatu terms dia. So for the first term adalah 1/2 H squared. So kita tengok power dekat sini adalah 2. So 2 ni kita akan bawa ke hadapan, darabkan dengan 1/2. 1/2 kita darabkan dengan 2, kita akan dapat 1.
So, kan tadi konsep dia kuasa darab tolak 1. So, kita akan tolakkan 2 dengan 1, kita akan dapat 1. Jadi, H kuasa 1 bersamaan dengan H. Okey, selesai untuk first term. Kita tengok pula untuk the second term, iaitu 2H. Okay. So, the power of H kat sini adalah 1. So, 1 times 2, kita akan dapat 2. So, kat sini H dia pergi mana? So, kita tengok H ni tadi asal dia adalah kuasa 1. Kita akan tolakkan dengan 1, dapatlah H kuasa kosong. Jadi, kita tahu apa saja number yang kuasa kosong, dia akan equal to 1. So, 2 darab 1, kita akan dapat 2. Okay, so selesai differentiation, kita dah ada the equation for dV over dH. Sekarang ni apa yang kita nak adalah value for dV per dH. So macam mana kita nak cari value dia? Kita akan substitute masuk nilai H yang kita dapat dari soalan A tadi ke dalam equation ni. So kita akan dapat 4 tambah 2 sama dengan 6. Okay, so sekarang ni kita dah ada value, tapi kita tengok balik soalan equation yang kita form tadi. Kita nak dH over dV, tapi yang kita dapat kat sini adalah dV over dH. So macam mana kita nak dapatkan dH per dV ni? Senang je, simple, kita kena tukarkan kedudukan fraction dia. So bila kita tukarkan kedudukan fraction, the denominator and numerator, kita akan dapat dH per dV sama dengan 1/6. So 1 ni dari mana? Okay, kalau kita tengok kat sini, 6 adalah 6/1. So, bila kita terbalikkan dia, kita akan dapat 1/6. Okay. So, sekarang ni kita dah ada value for dH per dV dan dV per dt. So, kita just masukkan sahaja value-value yang kita dapat tadi ke dalam equation ni. So, kita akan dapat 1/6 darabkan dengan 12, kita akan dapat 2. So, kita tahu the rate of change of H here is equal to 2. Okay. So, selesai pembentangan saya pada hari ini. Jadi, saya harap pembentangan pada hari ini dapat sedikit sebanyak membantu rakan-rakan yang lain untuk menjawab soalan-soalan sebegini. Jadi, akhir kata daripada saya, selamat maju jaya dan good luck in AdMath. Terima kasih. Tahniah, tahniah. Satu pembentangan yang baik, bagus, sebagai tahniah. Okey, seterusnya, terima kasih ya Aisyah, terima kasih banyak ya. Baik, seterusnya Guru Muda Cemerlang Muhammad Zul Hisham bin Zulkifli dari Sekolah Menengah Sains Sultan Muhammad Jiwa akan membentangkan kertas 2 yang bertajuk Indeks, Surf dan Logaritma. Dipersilakan Guru Muda Cemerlang Muhammad Zul Hisham bin Zulkifli. Okey, dipersilakan Guru Cemerlang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengerusi majlis yang berusaha, Tuan Pengetua dan yang dihormati guru-guru matematik tambahan dan kepada rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Saya Muhammad Zul Hisham bin Zulkifli daripada Sekolah Menengah Sains Sultan Muhammad Jiwa akan membentangkan dan menerangkan iaitu hukum indeks, iaitu Chapter 4 AdMath Form 4 KSSM atau Bab 4 Matematik Tambahan Tingkatan 4 KSSM. Sebelum saya menerangkan soalan yang saya ingin bentangkan, maka kita harus mengenali beberapa hukum yang terdapat di dalam hukum indeks. Antara hukum yang terdapat dalam hukum indeks adalah apabila A kuasa M didarabkan dengan A kuasa N sama dengan A kuasa M tambah N. Apabila A kuasa M dibahagikan dengan A kuasa N, maka hasilnya adalah A kuasa M tolak N. Dan pada A kuasa M didarabkan dengan kuasa N, maka hasilnya adalah A kuasa MN. Seterusnya saya akan bentangkan iaitu 1/A kuasa N, kita akan tukarkannya menjadi A kuasa negatif N. Okey, kita teruskan dengan soalan. Diagram show a right angle triangle and a square. The area of the right angle triangle is the same as the square. Find the possible volume of X. Rajah menunjukkan sebuah segitiga bersudut tepat dan sebuah segi empat sama. Luas segitiga bersudut tegak itu adalah sama dengan luas segi empat sama.
soalan kehendaki syari nilai-nilai yang mungkin bagi X. Di sini, sebelum kita menjawab soalan, maka kita haruslah mengenal pasti kata kunci yang diberikan oleh soalan, iaitu kata kunci pertamanya ialah luas segitiga tersebut adalah sama dengan luas segi empat sama. Maka soalan minta iaitu cari nilai-nilai yang mungkin bagi X. Kita rujuk pada rajah. Maklumat yang diberikan kepada rajah ialah tinggi bagi segitiga tersebut adalah 2 kuasa X tolak 2 dan tapak bagi segitiga tersebut adalah 2 kuasa X tambah 1. Dan sisi bagi segi empat tersebut adalah 2 kuasa X tolak 3 kuasa 2. Okey, mari kita selesaikan satu persatu. Okey, kita fahami soalan iaitu luas segitiga bersama dengan luas segi empat sama. Apakah formula bagi luas segitiga? Iaitu 1/2 ataupun setengah kita darabkan dengan tinggi darab dengan tapak sama dengan luas segi empat iaitu panjang didarabkan dengan lebar. Maka kita tuliskan persamaan iaitu 1/2 didarabkan dengan 2 kuasa X tolak 2 didarabkan dengan 2 kuasa X tambah 1 sama dengan luas segi empat sama iaitu 2 kuasa X tolak 3 kuasa 2 didarabkan dengan 2 kuasa X tolak 3 kuasa 2. Sebab apa kita darabkan 2 kali? Kerana panjang sisi tersebut adalah sama iaitu luas segi empat sama. Maka seperti saya katakan tadi, kita gunakan hukum tadi iaitu 1/A kuasa N, kita boleh convertkan dia atau kita boleh tukarkan dia menjadi 2 kuasa negatif 1. Seperti saya buat, 2 kuasa negatif 1 didarabkan dengan 2 kuasa X tolak 2 didarabkan dengan 2 kuasa X tambah 1 sama dengan 2 kuasa X tolak 3 kuasa 2 didarabkan dengan 2 kuasa X tolak 3 kuasa 2. Apabila asas ataupun base sudah sama, maka kita samakan indeks tersebut iaitu negatif 1 tambah dengan X tolak 2 tambah dengan X tambah 1 sama dengan X tolak 3 kuasa 2 tambah dengan X tolak 3 kuasa 2. Maka kita selesaikan satu persatu. Maka kita kembangkan iaitu X tolak 3 kuasa 2 menjadi X kuasa 2 tolak 6X tambah 9 tambah X kuasa 2 tolak 6X tambah 9 sama dengan 2X tolak 2. Maka kita jadikan persamaan tersebut sama dengan kosong. Iaitu dia akan dapat 2X kuasa 2 tolak 14X tambah 20 sama dengan kosong. Dan kita tekan kalkulator iaitu kita akan dapat hasilnya dalam dua kurungan iaitu X tolak 5 diharapkan dengan X tolak 2 sama dengan kosong. Maka jawapan ataupun nilai-nilai yang mungkin bagi X adalah X sama dengan 5 dan X sama dengan 2. Itu sahaja daripada saya. Semoga anda memanfaatkan tip-tip yang saya berikan kepada tadi. Dan pesanan kepada semua pelajar yang telah ataupun yang pernah fail dalam matematik tambahan, usah risau. Teruskan usaha anda, don't give up, keep it up, good luck dan ingatlah bahawa kejayaan tidak datang kepada orang yang malas. Sekian daripada saya, terima kasih. Bagus. Pembentangan yang cemerlang dan nasihat yang bagus. Ya, nasihat yang sangat bagus. Tahniah Guru Muda Muhammad Zulhisham bin Zulkifli. Satu pembentangan yang bagus ya. Seterusnya ya, Guru Muda Kumpulan Diamond, ya ini kumpulan yang aras tinggi ya. Guru Muda Cemerlang, saya mempersilakan ya, Guru Muda Cemerlang, Muhammad Irman bin Kamal Azam dari The Malay College Kuala Kangsar yang bertajuk penyelesaian segitiga untuk kertas 1. Dipersilakan Guru Muda Cemerlang Muhammad Irman bin Kamal Azam. Okay, thank you to the moderator. Assalamualaikum and a very good evening. Firstly, I bid to gorgeous moderator and to all of the honorable and sporting audiences. Before I proceed to my presentation, I will introduce myself briefly. My name is Muhammad Irman bin Kamal Azam and I am the representative for my school, the Malay College Kuala Kangsar, as the presenter for today's event. But before that, jangan cuak, jangan gentak kerana saya akan bentangkan pembentangan saya pada hari ini dalam dua bahasa iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Apa yang saya akan bentangkan pada hari ini ialah soalan kertas 1 yang merangkumi bab 9 Solution of Triangles
which we have learned in Form 4. Now, I want you all to focus 200% and lend me your ear carefully. On the screen, you can see there are 5 components that we have to master in order to expert overly and holistically this chapter, which are sine rule, cosine rule, area of triangle, Heron's formula, and ambiguous case. As we know, when we open the exam paper, first thing first, we will see all the formula that we have learned since Form 4. But don't get panicked because there are only 1, 2, 3, and 4 formulas that we will implement in this chapter. Without further ado, let's jump into the question. Surveyor wants to estimate the length of a tunnel with endpoints A and B. Soalannya berbunyi, when he stands at point Q, the distance from Q to A and B are 690 meter and 550 meter respectively. He then moves to another position, P, and the distance from P to A and B are 490 meter and 630 meter respectively. It is found that angle AQB equals to 79.48 degrees. Di sini terdapat satu tips, iaitu apabila mendapat soalan yang agak panjang seperti ini, rajinkanlah diri untuk highlight keyword dan poin-poin yang diberikan di dalam soalan seperti yang saya lakukan. First question. Find the length of tunnel AB. Give your answer correct to the nearest integer. Untuk soalan SOT seperti ini, anda semua perlu ingat yang kita perlu keluarkan segitiga secara 2 dimensi yang terlibat dalam soalan tersebut. Seperti soalan ini, saya akan keluarkan segitiga AQB. Seterusnya, keluarkan segala nilai yang terdapat pada segitiga tersebut berdasarkan keyword yang telah kita highlight tadi. But before that, I'm very sure there must be a plethora of students that think, why not we use triangle APB? Untuk menjawab pertanyaan ini, segitiga APB hanya diberikan 2 maklumat, iaitu nilai untuk 2 sisi. Ini bermakna maklumat yang diberikan sudah semestinya tidak mencukupi. So, we will use these 3 informations to find the length of AB by simply using cosine rule. The answer is 800.01 meter. But wait a minute, the answer that we get just now was absolutely wrong because we don't follow the important instruction in the question, which is give your answer correct to the nearest integer. Jadi, wajiblah untuk kita bundarkan jawapan tersebut kepada integer yang terhampir, iaitu 800 meter. Settle for this question. Move to the next question. If the surveyor measured angle APB as 69.48 degrees, explain why his measurement of the angle is wrong. The keyword for this question is explain. That means we don't have to calculate but instead use our knowledge about this chapter to answer this question. By looking to this diagram, we know that the distance between point Q and AB is further than point P. To prove it, we take the shortest length and the longest length between point P and Q to AB. The shortest length for point P is PA, 490 meter, while point Q, QB, 550 meter. Then, the longest length for point P is PB, 630 meter, while for point Q is QA, 690 meter. By comparing, PA is less than QB and PB is less than QA. So, to answer this question, angle APB must be bigger than angle AQB, but the angle measured by surveyor, 69.48 degrees, is less than 79.48 degrees. I'm very sure that a myriad of students still thinking about these questions. Some students might say, what this boy is talking, I don't get it. And some students might feel very down and I will skip this question. Don't worry, because I'm here to solve this problem. Bayangkan, imagine, there's an ongoing football match between Malaysia and Indonesia. At one time, the ball is right in front the goal post, AB. Lokman Hakim and D. Paula are running as fast as they can to get the ball. As we know, Lokman Hakim is faster than D. Paula. Thus, Lokman Hakim get the ball first
at this point, leaving Dipala far behind at this point. There are two angles at this situation, X and Y. Angle X must be bigger than Y because Luqman is nearer to the goalpost compared to Dipala. Back to the real answer, it has proven that angle APB must be bigger than angle AQB because P is nearer to AB compared to Q. I hope you will understand. Move to the last question. Calculate the value of angle APB. Give your answer correct to 2 decimal place. Untuk soalan ini, saya akan keluarkan segitiga APB. Seperti biasa, masukkan semua nilai yang terdapat pada segitiga tersebut berdasarkan keyword daripada soalan. For the last question, it's quite easy because all the information that we need has been given. So, to get angle APB, just simply use cosine rule. The final answer is 90.28 degrees. But remember, your answer must be in 2 decimal places. So, if your answer is only 1 decimal place or possibly 3 or more decimal places, it's absolutely wrong. Last but not least, I just want you all to bear in mind that AdMath is fun. Hashtag AdMath is fun, hashtag kita jaya kita. With that, I conclude. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, tahniah. Terima kasih Guru Cemerlang, Guru Muda Cemerlang Muhammad Irman bin Kamal Azam. Bagus, tahniah. Baik, untuk yang terakhir daripada kumpulan Platinum ni, ini adalah peserta terakhir lah, pembentangan yang terakhir. Kita Guru Muda Cemerlang yang terakhir, Nur Elisha Maisara binti Abdul Aziz dari Sekolah Menengah Sains Bagan Datuk, dengan tajuk pembentangan Geometri Koordinat untuk kertas 2. Dipersilakan Guru Muda Cemerlang Nur Elisha Maisara binti Abdul Aziz. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Puan Moderator yang sangat manis berkata-kata. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Petang ini anda bersama saya Nur Elisa Maisara binti Abdul Aziz dan kita akan sama-sama menjawab soalan kertas 2 berkenaan dengan tajuk Geometri Koordinat yang kita belajar sewaktu tingkatan 4 bab 7. Baik, tanpa melengahkan masa, jom kita terus tengok soalan. Saya akan bacakan soalan. Rajah menunjukkan satu kawasan pameran O, A, B, C. Titik-titik K, L dan M mewakili kedudukan bagi 3 bahan pameran yang segaris. Diberi jarak dari titik K ke titik L adalah 2 kali ganda dari titik L ke titik M. Baik, selepas kita baca ayat soalan, kita akan lihat rajah dan keluarkan apa sahaja maklumat yang kita tahu berkenaan dengan rajah tersebut. Baik, kita lihat maklumat pertama yang kita tahu ialah kawasan pameran O, A, B, C. Setiap bucu kawasan ni ada koordinat yang tersendiri dan perhatikan titik O berada pada titik asalan. Jadi koordinatnya ialah 0, 0. Dan kemudian kita ada titik K, L dan M yang segaris. K dan L ada koordinat masing-masing, L adalah titik tengah dan koordinat M kita tak tahu koordinatnya dan nisbah garis ini K ke L ialah 2, nisbah L ke M ialah 1. Baik, selepas kita lihat maklumat yang kita dapat, kita akan terus tengok soalan yang pertama. Baik, tengok soalan A1. Cari luas dalam meter persegi bagi kawasan pameran O, A, B, C. Baik, sebelum kita jawab soalan, saya nak ingatkan dalam bab 7 kita ada belajar 2 rumus luas poligon. Yang pertama, rumus luas segitiga dan yang kedua, rumus luas sisi 4. Jadi kalau kita lihat pada rajah, jelas kita akan guna rumus luas sisi 4. Baik, apakah rumus dia? Okey, kita tengok tepi ni. Rumusnya ialah 1/2.
Modulus. Kenapa kena ada modulus? Sebab luas kan sentiasa positif. Kemudian kita susun koordinat dari bucu pertama sehingga bucu yang keempat dan akhir sekali kita akan ulang balik koordinat yang pertama. Untuk selesaikan rumus ni, kita perlu darabkan koordinat X di atas, silang ke bawah sehingga koordinat X4 darab Y1. Kemudian kita akan tambahkan semua itu. Hasil tambah tu kita akan tolakkan pula dengan pendaraban daripada koordinat bawah silang ke atas. Tambah semuanya sehingga koordinat yang hujung. Baik, mungkin tidak berapa jelas tapi tak apa. Kita tengok bagaimana jalan kerja kita. Okey, mula-mula kita tulis luas O, A, B, C sama dengan 1/2 modulus. Kita boleh mula susun koordinat. Kita mula daripada titik O, 0, 0. Titik A, 11,5. Titik B, 9,23. Titik C, -11, 6. Dan akhir sekali kita ulang balik koordinat yang pertama iaitu 0, 0. Okey, kita selesaikan. Kita salin balik sama dengan 1/2 darab. Kita buka satu kurungan dan kita mula darab daripada atas silang ke bawah. Okey, 0 darab 5 tambah 11 darab 23 tambah 9 darab 6 tambah -11 darab 0. Baik, kalau kita lihat yang pertama dengan yang terakhir tadi kita akan dapat sama dengan 0. Jadi tak perlu tulis pun tak mengapa. Jadi kita akan ditinggalkan dengan 11 darab 23 tambah 9 darab 6. Lepas tu kita tutup kurungan. Kita tolak, buka lagi satu kurungan, kita akan darab daripada bawah silang ke atas. Jadi 0 darab 11 tambah 5 darab 9 tambah 23 darab -11 tambah 6 darab 0. Kalau kita lihat yang pertama dengan yang terakhir tadi sama dengan 0 juga. Jadi kita hanya perlu tulis 5 darab 9 tambah 23 darab -11. Okey, bila kita dah darab silangkan semuanya, kita selesaikan yang dalam kurungan dahulu. Jadi kita akan dapat sama dengan 1/2 darab 307 tolak -208. Baik, kemudian kita tekan saja kalkulator, kita selesaikan, kita akan dapat sama dengan 257.5 meter persegi. Untuk soalan ini ada 3 markah. Markah pertama bila kita susun koordinat dengan betul, markah kedua bila kita berjaya darab silang dan markah yang terakhir untuk jawapan akhir kita. Pastikan unit kita betul ikut yang soalan bagi iaitu meter persegi. Okey, kita teruskan ke soalan yang kedua. Soalan yang kedua ialah cari koordinat M. Okey, mula-mula kita keluarkan dulu maklumat yang kita tahu berkenaan dengan koordinat M. Okey, kita tahu titik K, L dan M adalah segaris. K ada koordinat, L pun ada koordinat dan L ni ialah titik tengah. Kemudian untuk koordinat M nanti kita kena cari. Okey, lepas tu dekat garis ni kita tahu maklumat bahawa nisbah garis ni ialah 2/1. Baik, dah keluarkan maklumat ni, bagaimana pula nak cari koordinat M? Okey, kita akan gunakan kaedah mencari titik tengah. Perhatikan gambar tepi ni. Perhatikan nisbah N yang belah kiri ni kita akan darabkan dengan koordinat hujung belah kanan. Tambah koordinat M, darabkan dengan hujung lagi satu. Baik, hasil tambah itu kita akan bahagikan dengan jumlah nisbah garis iaitu M tambah N. Sama dengan kita akan dapat titik tengah. Baik, untuk lebih jelas kita perhatikan jalan kerja yang kita perlu lakukan untuk jawab soalan ini. Yang pertama, biarkan koordinat M sama dengan X, Y. Dalam jalan kerja kita akan cari satu persatu. Kita akan mula cari koordinat X terlebih dahulu. Okey, macam mana nak cari? Ikut saya perlahan-lahan kita buat sama-sama. Nisbah 1 darab dengan koordinat X hujung sekali iaitu titik K. Kita akan dapat 9 tambah nisbah 2 kita darabkan dengan koordinat X titik M. Kita akan dapat 2X bahagi jumlah nisbah garis iaitu 2 tambah 1. So kita akan dapat bahagi 3 sama dengan koordinat X titik tengah iaitu titik L kita tadi. Kita akan dapat -3. Baik, bila dah bentuk suatu persamaan yang unknown-nya ialah X, kita boleh cari nilai X. Jadi kita pindah-pindahkan saja nombor dan kita akan dapat X sama dengan -9. Baik, untuk cari koordinat Y, kita akan ulang langkah yang sama. Jadi jom kita buat lagi sekali. Nisbah 1
darab dengan koordinat y titik k, kita akan dapat 18. Tambah nisbah 2, kita akan darabkan dengan koordinat y titik m, kita akan dapat 2y. Bahagi jumlah nisbah garis iaitu 2 tambah 1 tadi, bahagi 3. Sama dengan koordinat y titik tengah iaitu 10. Macam tadi juga bila kita dah bentuk satu persamaan, unknown-nya ialah y, kita boleh cari nilai y. Kita akan dapat y sama dengan 6. Baik, perhatikan kita punya jawapan tak boleh berhenti di sini. Kita kena tulis dalam bentuk koordinat m yang lengkap. Baik, jadi kita buat satu ayat kat bawah. Sikit je, koordinat m ialah negatif 9, 6. Untuk soalan 2 ni ada 4 markah. Markah yang pertama bila kita biarkan koordinat m, x, y. Markah yang kedua apabila kita dapat nilai x. Markah yang ketiga untuk nilai y. Dan markah 4, markah yang terakhir apabila kita tulis dalam bentuk koordinat yang lengkap, yang betul. Baik, habis untuk soalan 2, kita akan terus pergi soalan yang terakhir. Sikit saja lagi. Okey, untuk soalan B. Jika suatu pagar berbentuk bulat didirikan pada jarak 0.5 meter dari bahan pameran L, tentukan persamaan bagi pagar itu. Baik, untuk soalan ni sebelum kita jawab, jangan pening-pening, kita gambarkan dulu situasi soalan ni. Kita ada bahan pameran L ataupun kita panggil sebagai titik L, koordinatnya ialah negatif 3, 10. Kemudian kita ada suatu pagar yang didirikan keliling dia. Okey, perasan tak? Pagar ni sebenarnya dia seakan-akan lokus bagi titik L. Jaraknya daripada titik L adalah 0.5 meter. Sama jugalah dengan 0.5 meter. Jadi di sini kita dapat simpulkan bahawa kalau pagar ni ada apa-apa titik atas dia, jaraknya akan sentiasa 0.5 meter daripada bahan pameran L ataupun titik L. Jadi kita wakilkan titik lokus itu sebagai X, Y. Baik, selepas kita dah berjaya gambarkan soalan ni, kita akan gunakan formula untuk membentuk persamaan lokus, iaitu formula jarak antara dua titik sama dengan punca kuasa 2 X tolak X1 kuasa 2 tambah Y tolak Y1 kuasa 2. Baik, X dan Y ni kita wakilkan sebagai titik lokus dan X1, Y1 kita akan gantikan dengan nilai titik L yang di tengah-tengah tadi tu. Okey, bila kita dah tahu formula apa nak guna, kita masukkan saja nilai. Jadi jarak daripada titik XY iaitu titik lokus kepada titik L negatif 3, 10 ialah punca kuasa 2 X tolak X1 kita tadi negatif 3. Okey, tutup kurungan kuasa 2 tambah Y tolak Y1 kita iaitu 10 kuasa 2 sama dengan jarak antara dua titik tadi ni kita dapat 0.5 meter. Jadi kita tulis dekat belakang 1/2. Baik, ini markah pertama. Markah yang kedua bila kita hapuskan punca kuasa 2. Jadi kita kena kuasa 2 kan seluruh persamaan ini. Kita akan dapat X tambah 3 kuasa 2 tambah Y tolak 10 kuasa 2 sama dengan 1/4. Baik, lepas tu kita kembangkan kurungan seperti biasa. Kita akan dapat satu persamaan yang panjang ni sama dengan 1/4. Baik, perhatikan kalau kita nak buat persamaan untuk memudahkan hidup kita, kita kena hilangkan pecahan. Macam mana nak hilangkan? Kita darabkan seluruh persamaan ini dengan 4. Bila kita darab dengan 4, kita akan dapat 4X kuasa 2 tambah 4Y kuasa 2 tambah 24X tolak 80Y tambah 36 tambah 400 sama dengan 1. Baik, jangan berhenti dekat sini sebab penting untuk kita tahu persamaan mesti sama dengan kosong. Jadi kita perlu bawa satu ni ke left hand side, bawa ke kiri. Baik, dia akan jadi negatif 1. Jadi kita teruskan jalan kerja kita untuk dapatkan jawapan terakhir iaitu 4X kuasa 2 tambah 4Y kuasa 2 tambah 24X tolak 80Y tambah 435. 435 ni datang dari mana? Sebab tadi kan kita dah ada 436. Bila 1 bawa ke kiri, kita akan tolak 1. Kita akan dapat 435 sama dengan kosong. Pastikan anda tulis sama dengan kosong. Markah penuh untuk soalan ini ialah 3. 1 bila kita masukkan nilai. Markah kedua bila kita hapuskan punca kuasa 2.
Dan markah yang ketiga iaitu markah yang terakhir bila kita bentukkan persamaan jawapan akhir yang sama dengan kosong. Baik, itu sahaja soalan untuk geometri koordinat. Saya nak ingatkan kepada semua pelajar, kalau dapat soalan geometri koordinat, perhatikan Raja betul-betul, keluarkan maklumat yang kita tahu, lepas tu kita tengok ayat soalan dan kaitkan dengan apa-apa formula ataupun kaedah yang berkaitan dengan geometri koordinat. Dan yang terakhir, saya harap semua pelajar dapat mencapai A+ dalam matematik tambahan untuk SPM tahun depan. Sekian, terima kasih. Baik, tahniah Guru Muda Diamond, pembentangan yang cemerlang tadi. Alhamdulillah ya, semua pembentangan telah selesai dan semuanya cemerlang. Termasuk Guru Muda dalam kumpulan mengikut sekolah masing-masing. Tidak ketinggalan ya, mereka juga Guru Muda yang cemerlang. Semoga penghasilan bengkel dan kolokium ini dapat memberi manfaat dan impak yang besar pada anak-anak dalam penguasaan topik bagi mata pelajaran matematik tambahan. Terima kasih atas sokongan yang diberikan kepada Majlis Pengetua Sekolah Berasrama Penuh peringkat Zon Utara, pasukan guru-guru matematik tambahan peringkat Zon Utara, anak-anak guru muda yang cemerlang, para peserta bengkel mata pelajaran matematik tambahan, serta pasukan Brigade Cyber MCKK dan pengetuanya. Dan tidak lupa sokongan padu daripada Ketua Pegawai Pejabat Pendidikan Daerah Bagan Datuk, Puan Kasmiati binti Katiman dan pasukannya, serta tidak lupa pasukan kerja Sekolah Menengah Sains Bagan Datuk. Kami selaku pengelola Jawatan Kuasa Kerja Program Khidmat Bantu School Global Excellent Sekolah Berasrama Penuh Zon Utara bagi mata pelajaran matematik tambahan memohon maaf jika ada kekurangan dalam pengurusan ini. Sebelum berundur, saya memohon ribuan kemaafan jika sepanjang saya mengendalikan slot ini terdapat tutur kata dan tingkah laku yang menyinggung perasaan. Sesungguhnya segala kelemahan itu atas kealpan saya dan segala kebaikan itu adalah daripada Allah. Saya sudahi dengan kalam mulia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Sehingga sini sahaja tadi sidang kita. Terima kasih.